Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya maka kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun esok hari kita nak bekerja dan sebagainya, kebanyakan kita atau yang mungkin yang dah bersara ya adalah urusan-urusan kita. Jadi sekira apapun sama ada kita sampai esok hari kah atau tak mungkin untuk peringatan kita bersama malam tu sama-sama kita belajar. Okay? Semuanya perintah pertama yang Allah telah perintahkan kepada kita adalah untuk membaca atau belajar tu tadi ya. Membaca tu adalah pintu kepada pintu ilmu. Sebab kita sebagai orang manusia yang diberikan akal fikiran, diberi kelebihan untuk membaca. Jadi kalau siapa-siapa antara kita ada masalah untuk membaca, sekurang-kurangnya cuba dapatkanlah penguasaan untuk membaca tadi. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad bukannya surah Al-Fatihah dulu yang pertama. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertama-tama dan selamanya. Okey. Bro Syah, hari malam tu kita akan bawa satu tajuk iaitu taubat. Taubat. Rasanya dalam bila sebut tentang taubat tu tadi, benda yang kita daripada manusia memang akan lari daripada pola silap dan salah. Kadang-kadang kita tahu benda yang salah tapi kita polah juga. Kita tahu benda salah, kita polah juga. Untuk bila mana nipisnya iman. Bila nipisnya iman kerana kejahilan kita sedikit. Kejahilan kita sedikit, kurangnya keyakinan kita bahawa Allah tengah lihat kita. Allah tengah tanggal kita. Untuk peringatan untuk diri. Jadi sama-sama kita perbaharui ya. Kita perbaharui niat kita. Jadi kalau Ustaz Zul Hazri semalam, siapa yang ada ikut semalam dalam majlis ilmu yang kenali Nabi Muhammad SAW, bagaimana baginda menyantuni mu'alaf. Bila mana kita tu masing-masing ada potensi masing-masing. Tapi Allah telah takdirkan kita ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kekurangan semua dapat diatasi dengan kita belajar. Belajar macam mana untuk jadi lebih baik. Sebab kita tu manusia. Bila manusia kita bukan binatang. Makan bila lapar sahaja atau si pandai nak berhenti nak makan. Itu tadi kita manusia kita dapat berhenti untuk makan bila sebelum kita kenyang kita boleh berhenti. Kalau binatangnya akan makan sampai kenyang. Okay? Jadi tapi hebatnya manusia oleh kerana sifat tamak jadi dah kenyang pun masih nak makan juga. Jadi itulah dahsyatnya manusia dengan yang ada akal fikiran dalam pola pilihan tadi. Jadi kita mungkin makhluk yang sama diciptakan di dunia, dicipta daripada unsur-unsur dunia, tapi manusia tu satu ciptaan yang Allah ciptakan bukan walaupun gunakan unsur bumi daripada unsur tanah tadi, mineral, vitamin dan sebagainya kan, carbon base. Walaupun kita dicipta dalam carbon base, tapi di syurga, kita bukan dicipta di bumi, kita dicipta di syurga dan dikurniakan akal fikiran untuk berfikir, untuk membuat pilihan sama ada untuk ikut perintah Allah atau dan hindari atau kita langgar semuanya. Jadi itu yang diberi pilihan manusia dan jin sebenarnya, manusia dan jin. Untuk dua makhluk yang diberi di muka bumi itu tadi diberi pilihan sama ada untuk ikut atau ingkar. Tapi kita manusia lebih tinggi, lebih baik daripada jin sebab kita dilantik sebagai khalifah di bumi yang menyebabkan syaitan yang syaitan atau iblis, ketuanya atau iblis yang daripada kalangan jin, syaitan tu ada syaitan manusia, syaitan jin, dua-dua ada. Syaitan tu orang yang mengajak kepada kejahatan, yang membisik-bisik kepada kita untuk buat salah tadi buat salah dan silap, yang ajak orang tu atau orang syaitan atau orang syaitan. Jadi syaitan daripada manusia jin. Tapi bila kita sebutkan iblis tadi, iblis bergolongan jin sama juga. Diberi pilihan Allah macam sama ada akal fikiran, ilmu yang tidak diberi kepada jin dan ilmu diberi pada manusia. Sebab yang manusia Nabi Muhammad diberi satu kedudukan yang para nabi-nabi diberi kedudukan sangat istimewa untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak ciptakan manusia kan jin hanya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Malah semua sebenarnya. Okay? Allah ciptakan semua tu mesti ada tujuannya.
tujuannya untuk memuliakan diri. Walaupun sebenarnya Allah Tuhan dia si perlukan pujian kita, dia si perlukan tasbih kita. Kita yang perlu memuji Tuhan. Sebenarnya kita balik pada kita. Sebabnya dalam Al-Fatihah, kita dalam ayat yang kedua, kita selalu sebut segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang selayaknya kita sembah dan puji. Jadi itulah kerana Allah pada malam tu kita kena tahu satu fitrah atau satu lumrah yang bahawa kita manusia tu golongan yang lemah tapi dan akan mula salah dan silap, dan Allah sebenarnya bukannya nak langgar kita tu sentiasa perfect. Dia nak langgar kita tu bertaubat sih. Kita cuba untuk memperbaiki diri sih lepas kita buat salah dan silap tadi. Okey, jadi kerana Allah pada malam tu kita akan kupas satu tajuk, iaitu tajuk taubat. Okey, share screen. InsyaAllah. Taubat. Rasanya kebanyakan kita dah faham maksud taubat. Okey, dah faham maksud taubat. Okey, taubat. Kita terima taubat tu satu benda yang kita lakukan. Satu benda yang kita lakukan bila mana kita pula salah dan silap. Betul sih. Kita pula salah silap, ambil taubat sibuk pula lagi. Taubat sibuk pula lagi, belum taubat lah maksudnya. Yang pula lagi kesilapan sama, yang berbohong kah, yang mencuri kah, yang makan dadah kah, yang mula lagi sekali belum taubat maksudnya. Tapi kita kena ada usaha untuk taubat tadi. Banyakkan istighfar kan, banyakkan istighfar. Cuba hindari yang perbetulkan, tahan kita daripada perasaan yang tadi, untuk contohnya tadi termasuk maksudnya lelaki-lelaki, yang perempuan mungkin sikit banyak lah. Tapi wallahualam ada yang kalangan kita yang merokok contohnya. Merokok ikut pandangan ulama kita, walaupun saya disebut dalam Al-Quran, yang merosakkan badan, merosakkan diri. Saya ada kebaikan daripada merokok. Jadi rokok difatwakan. Fatwa itu maksudnya dalam pandangan Islam, maksudnya tadi diharamkan kepada kita untuk mengambil. Saya boleh. Dia bukan memudahkan orang yang merokok saja. Yang memudahkan orang tu sendiri yang hisap asap tadi. Dia asap tadi boleh, dia ada 40 lebih macam racun dalam rokok tadi. Makin murah dia, makin bagus kita, makin kaya kepada badan kita. Rokok mahal, filter dahsyat dia. Apa lagi vape? Kalau vape tu jenis air lagilah, kalau paru-paru kita baik. Kalau jelangka rokok tadi boleh menjadikan karbon lebih banyak dalam tu tadi, memiliki potensi untuk barah, kanser dan sebagainya kan. Jadi untuk benda yang mudarat jangan kita dekati. Jadi kita tak sentiasa melakukan dosa, malah Tuhan nak ajar kita, daripada peristiwa Nabi Adam. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Okay. Dosa pertama yang selalu diceritakanlah sampai yang sebetulnya Kristian, maksud dosa manusia yang melanggar perintah Tuhan. Tapi kalau dalam Islam, dia nak ajar kita dalam banyak-banyak benda ada Allah larang satu benda tu. Contohnya macam makan tadi dalam banyak-banyak daging tok je si boleh makan. Dalam banyak-banyak air yang tok je si boleh makan, minum. Okey, apa benda? Daging khinzir, daging babi tadi si boleh makan. Kalau air tadi, air arak atau khamar, jangan dia untuk benda yang mungkin sebelum kita Islam memang kita ada orang padang kita benda si bagus dan sebagainya. Tapi begitu bila datangnya Islam kepada kita, hidayah kepada kita kaji sendiri bila Allah larang sesuatu, kita yakin bahawa Allah tu tadi dia tahu apa yang baik untuk kita. Maka kalau kita kaji secara sains tu dia hanya dapat menciptakan tentang ciptaan Tuhan saja. Dia tidak dapat mencipta sesuatu yang baru. Kita dapat mencipta logam baru dalam periodicity table kita, ada jenis-jenis mineral. Dia akan dapat mencipta yang baru, melainkan dia sebahagian atau campuran saja campuran logam dan mineral. Dia dapat, tapi nak mencipta satu unsur yang baru, unsur karbon yang baru atau unsur yang tidak dikenali, mustahil. Allah telah ciptakan surah Al-Kahf. Sains hanya dapat membantu kita untuk memahami dan menginovasi atau membuatkan kita baru saja daripada apa unsur yang sedia ada. Jadi kita dengar itu bahawa apa nama tadi, kita hanya mampu untuk Allah. Okay, masih apa? Ya.
kita balik pada cerita taubat tadi ya. Dari cerita taubat. Dan bila cerita perasaan memang susah nak padahal dia semakin banyak kan. Dan saya berusaha seperti sains dari sains kita kadang-kadang memang betul lah secara explanation kita mustahil sebagai manusia tercipta dari sisi jadi Allah dah ada sesuatu dia akan tahu apa kebaikan sesuatu. Jadi bila kita kinzir ya banyak keburukan sebenarnya banyak keburukan daging yang mana yang masak semua dia akan mati walaupun yang mudah lah dia cantik jadi masuk setengah dia bahaya untuk betul besar dan perut kita sebabnya kerana orang yang makan daging itu tadi dari segi sains bukannya kami berkata orang yang makan daging babi tadi akan cenderung kepada perut usus besar baru perut usus besar. Orang yang jarang makan babi dia, orang Islam jadi makan babi ya. Orang Hindu pun makan daging langsung. Daging langsung, ya daging langsung. Dia orang Hindu ada yang makan makan sayur-sayuran, tak vegetarian, mereka orang darah vegan. Tapi vegetarian ada perbezaannya. Jadi itu yang kita nak tahu bahawa tapi kalau Islam daging yang disembelih mana yang disembelih yang pada bola bukan kali pancung atau tembak mati tembak mati darahnya keluar daripada badan dan di sini sudah Allah secara dia sembelih tu yang betul-betul binatang yang masih hidup supaya jantung tadi yang masih hidup tadi masih dapat menyumbang jantung yang untuk keluarkan semua darah. Ikan sembelih ikan darahnya kumpul tidak. Jadi ini supaya ikan sembelih. Tapi kalau daging-daging macam binatang ternak kambing, ayam, kan, lembu perlu disembelih supaya darah itu dapat dikeluarkan. Supaya kesihatan tadi. Saya kadang-kadang orang yang berbicara tentang halal atau makanan daging tadi untuk datang tu darah tu satu lagi darah dia akan terbatas karena darah kan satu lagi darah boleh bawa penyakit dan sebagainya kan satu lagi tidak dia orang ada tadi bila darah tadi darah kontak dengan kita memang ini bahaya bukan pada udara bersih aja darah itu boleh beri kita apakah banyak macam jadi darah sesuatu yang bahaya lah. Jadi darah sebenarnya seperti mana kata tu bukan bahaya bukan tilanak atau saya darah kan. Jadi pun selain babi kadang binatang yang masih disembelih yang darah masih sesuatu di dalam daging dari itulah Islam dan Islam Allah yang tahu apa yang bersama kita ada kita cara-cara pilih kita macam mana nak jalan hidup kita. Jadi kepada kita taubat ni kita ada buat salah silap kita tahu benar atau baik atau silap makin selain orang yang beradab orang yang belajar tentang ilmu alam jadi ilmu sains tadi yang mengenai adalah bila dia mengenai semua yang ada tu dia akan kembali ke satu kesimpulan bahawa betul lah mesti ada perintah mesti ada yang dalam sebalik macam ni Muhammad dia mesti akan tahu fakta-fakta apa yang si bagusnya dari dia atau arah yang sendiri ya. Saya saya kebaikan dalam kita positif saya kebaikan bagi kita saya kebaikan yang akan menyebabkan kita bersara-sara kadang fungsi sebab kita long ya kita long tu dan sampai lupa ingatan kita terus ingat apa yang berlaku dan dalam keadaan mampu jadi kita sedang kontrol sebenarnya kita silap kita langgar orang seperti mati jadi atau kita membunuh orang sebagainya atau kita benar kita menyesal pasca kita dan mampu untuk kita terlepaskan sebagainya banyaklah kita dengar antara kata-kata saya ada yang mabuk itu jadi itu yang kita nak elakkan jadi banyaknya salah kita banyaknya dosa kita rasanya masyarakat itu kita nak sebenarnya
Hari kita tu si ya lah. Baik nak sahaja dua semata. Tentang mulut yang bercakap. Kadang-kadang karena kata-kata dari kata-kata menulis hati jiran kita, isteri kita, anak-anak kita. Banyak salah-salah kita. Kita nak belajar. Kita belajar bercakap dengan cara yang ikut, cara yang lemah lembut dengan anak-anak. Bukan yang marah saja. Marah saja selesai apa-apa. Yang ada ilmu balik, ada ilmu dan psikologinya. Macam ni psikologinya dengan anak kita atau dengan anak murid kita dan sebagainya. Kita ada psikologi lah. Ya, sebab ada psikologi. Ada psikologi. Kita nak belajar psikologi anak. Yang mana anak-anak yang bawah 3 tahun yang belum tahu usia sebenarnya dan sebagainya kan. Jadi belum tahu apa jadi pada cakap perlu diajar adab. Jadi daripada awal tu kena ajar. Okay? Jadi umur 3 tahun tu jadi satu umur yang sangat baik untuk kita ada macam-macam. Sebab kadang kita anggap ketika kita itu kita tahu ikut Islam kita ajar seorang kadang-kadang sejak dalam rahim ibu diajar. Kita ajar, kita ajar yang banyak baca Al-Quran, yang banyak mengikut majlis ilmu kan, untuk menyedarkan. Sebab bila si sang ibu dengar, insyaAllah anaknya sama-sama mendengar. Walaupun dari belum develop ya, tapi secara bila saja. Kadang-kadang kita dengar sains kita mainkan muzik, Beethoven dan sebagainya yang di Malaysia. Dan kita tahu alunan Al-Quran dia hebatnya kan, apabila dialunkan, apabila dibaca, kita boleh menyebabkan molekul sifat atom sifat yang sifat atom menjadikan air yang diletakkan baca Al-Quran dengan air yang diletakkan dibelahkan dengan muzik heavy metal. Jika aku cakap molekul dalam air yang kita tidak bila molekul sekolah dalam skop sebagainya untuk menanda molekul air yang macam ni. Tapi bila mana dibacakan ayat Quran, molekul umpama kristal apa yang ada sekarangnya yang mana untuk seorang tasbih macam menanda hukum alam semesta semua akan berputih pada satu orbit yang pusing bawah arahnya. Sebenarnya kita ada pada haji kita keselamatan kita kita pusing lawan jam, bukan arah jam. Cakap pada semua cakap pusing arah jam atau lawan jam. Okey, subhanallah. Okey, semoga dimakan budaya lain kami okey. Lain kami okey rasanya. Okey, cuma kita masih bercerita tadi tentang taubat tadi, banyak yang salah silap. Jadi kembali kita kepada cerita taubat tadi Okay. Bila sifat taubat tadi memang sebenarnya dalam sembahyang kita, kita sendiri memang ada minta ampun dan maaf. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni wa'fani. Untuk bacaan apa? Bacaan kita, doa yang kita baca wajib lah. Tapi antara lepas kita sujud, kita akan duduk antara sujud, kita akan duduk lutut. Kita akan duduk sampai yang pertama kali. So contohnya apa yang pertama kali tadi Sylvia, untuk Sylvia go. Yang pertama tadi Sylvia juga. Adakah yang join malam tu? Belum yang join. Subhanallah, mungkin ada urusan, ada pesanan join. Tapi Allah Allah, kita hanya dapat menjemput. Tapi kalau orang tidak dapat nak meluangkan masa, maka kami bersiapan nak malam ataupun kelas yang percuma yang kita adakan untuk mualaf untuk mengajar kita. Jadi kita cerita yang tadi. Okey, dah dekat dia pun sanggup tu pun dah dicerita waktu pagi 2 hari tu kami ada bersama pengetua-pengetua dengan guru besar di kita, termasuk PPD, termasuk ketua masyarakat, ada seorang macam Aidin daripada PDR pasal Subis. Kita cerita pasal masalah internet. Dah belajar dekat PDPR online kan, nak berjumpa bermasalah juga, takutlah jadi kluster baru dan sebagainya. Jadi sekolah pun si dapat nak beroperasi macam biasa kalau si cukup vaksinnya dan sebagainya. Dan kita tak prihatin lah sebab hanya dengan batuk, kadang-kadang si batuk pun duduk sebelah aja. Macam isteri kami, untuk pengalaman ini pun isteri kami sendiri sama bank
bank sangat jaga SOP, dengannya pun apa, face shield, dengannya pun mask yang tadi jenis yang K94 dan sebagainya kan, pakai duduk sebelah aja. Saya dah pakai mask pun, saya selalu sanitize tangan, mungkin kena juga. Mudah nak kena, memang kena juga lah. Jadi saya batuk pun, memang dia batuk waktu duduk sebelah, tapi bukan duduk sebelah lah. Dia memang ada batuk, tapi bukan batuk dekat sebelah. Jadi betapa mudahnya kita si tahu macam ni duduk satu lift kah, kita melimpas dalam kedai kah, anytime boleh kena, anytime boleh kena. Sebab ya waspadalah kena COVID ni. Jadi kembali kepada cerita taubat. Bila kita cakap Nabi Adam, Nabi Adam berbeza dengan Kristian yang menganggap bahawa manusia berdosa bila makan satu buah daripada pohon kuldi, kuldi yang dalam syurga tadi, pohon buah tadi dimakan yang jadi Adam's apple kita tadi, seolah-olah Nabi Adam mesti diampunkan, sedangkan Allah Maha Pengampun. Dan Allah telah ajarkan doa Nabi Adam, doa Nabi Adam sebaik saja Allah telah perintahkan untuk turun ke bumi, perintahkan untuk turun bumi. Allah tahu sebenarnya, Allah telah tahu kita, Allah Maha mengetahui kan, memang Allah telah takdirkan untuk Adam dan Hawa untuk turun ke bumi jadi khalifah di bumi. Tapi peristiwa berlaku dari syurga hanya nak mengajar kita manusia bahawa ada benda-benda yang Allah perintahkan. Jangan kita persoalan kita faham macam mana buat daripada pohon apa aja pun kan. Contohnya tadi minum arak apa aja pun. Tapi Allah lebih tahu sebenarnya. Kadang-kadang nak ajar kita kepada orang Islam bila pada satu benda yang diperintahkan dan hukumnya haram. Haram. Bila haram tu langsung si boleh bola. Langsung si boleh bola. Jadi sebab ialah kita tadi contohnya sembahyang tanpa wudu haram. Soalnya kita stick hormat pada Allah, kena mesti ambil wuduk dulu atau bermuka pada air. Bagi siapa yang pertama, yang pertama ada yang saya dah tadi saya dah bersedia, kena awas pada bila orang yang pertama kali dah mungkin masih tahu apa benda wuduk, benda wuduk. Macam kalau Kristian kita ada dari Islam Baptis lingkai kan, bagi mandikan dalam hidup, mandi juga di dalam sungai Ganges. Jadi itu memang macam usaha mensucikan diri maksudnya. Tapi kita sebagai orang Islam, kita hanya sekadar ada 4 anggota, muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang wajib. Yang sunat mulut, hidung, telinga. 3 yang sunat. Dan telah tangan dia, 4 lah. 4 tangan sebelum kita wuduk ataupun sunat juga. Jadi terus cuci muka, tak ada masalah dia. Okey, semua rumah. Saya Pak, kira Nangga, mungkin ada rakaman kelak ada yang terlepas Nangga yang mungkin masalah tadi. Kami ada rakaman, ada kata kami Nangga perlu besar file atau punya 1 jam lebih dalam mengatur snack. Takut datang kita orang lalu ya nak gunakan dalam Telegram. Kami akan uploadkan rakaman ke dalam video untuk kita sama-sama dapat menanggap balilah rakaman kelas kita insyaAllah. Jadi kita masih dalam tajuk atau masuk lagi solat sunat taubat. Jadi just nak cerita sebenarnya sembahyang tadi ya, sembahyang fardu yang 5 waktu macam isyak tadi. Dalam isyak kita tadi kita ada minta doa kepada Allah. Kita lepas sembahyang kita sambung dengan wirid, bacaan yang kita baca selepas sembahyang, sebagai wirid dan doa. Kita ada sebut istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam sembahyang kita pun kita ada minta ampunkan dosa, maafkan kesalahan kita. Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni wa'fu anni pun ampunilah aku. Yang sebelah yang first kali ni Rabbighfirli, maafkanlah aku. Rabbighfirli, maafkan aku. Astaghfir sama Rabbighfir dengan Rabbighfirli dengan astaghfir. Rabbi ya Rabbi, Tuhanku, Rabbi Rabbighfirli kan, dengan astaghfirullah, ampunilah, maafkan aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maaf atau ampun kan, maaf dan ampun. Tapi ampun tu lebih besar lagi daripada maaf. Maaf tu simpan lah, salah silap yang biasa kan. Tapi ampun tu mungkin satu besar yang besar. Ampun kan. Jadi itu yang kita minta dalam
duduk antara dosa kita minta ada. Jadi kalau kita belajar lah, kalau si hafal seluruh bacaannya Rabbi Fili wa Hamdi wa Jibuli wa Fani wa Zuli wa Dini wa Afini wa Amani 8 lah, kita langkah yang disebutkan Rabbi Fili wa Hamdi wa Hamdi, apa maksudnya? Hamdi, sayangilah aku ya Allah, sayangilah Allah, sayang kita. Hanya akan bila kita beri ujian kita rasa susah, tapi bila kita ada ujian, bila kita rasa sudah dapat sabar, kita tak kira tanda Allah sayang kita dapat sabar atas ujiannya. Itu sabar itu satu yang perlu dilatih. Sebenarnya terus dapat sabar, sedaya terus dapat sabar. Jadi kena dilatih supaya kita nak belajar juga dan banyak muhasabah ni. Dan soalan sunat taubat ni kita tadi, bila mana kita rasa kita banyak salah, bila kita banyak rasa tu, sebenarnya sepatutnya kita tengah hari-hari lah, kita sebenarnya banyak salah silap kita. Walaupun kita sih menyakiti orang lain, kadang-kadang kita sih melaksanakan tanggungjawab kita. Bila mana kita sih tanggungjawab kita supaya cerita kepada Allah, kepada kita sendiri je, kepada isteri, kepada anak, kepada masyarakat sendiri. Adakah kita jadi manusia yang berguna atau jadi penyusaha masyarakat je? Tahu tak, minta aja kan? Minta bantuan, minta tu aja, mengempau orang dan sebagainya, orang sebagainya. Benda cakap aja kita tahu pula. Jadi contoh yang kita simaklah, kita simak ada dalam diri kita minta ampun ya Allah. Kita tahu kita manusia, kita tahu apa betul atau salah yang kita buat, kan? Jadi dengan betul kita minta ampun, minta Allah bagi kekuatan kita untuk mengulang benda yang kita salah lagi, insya-Allah. Itulah pentingnya solat sunat taubat dalam kita bangun-bangun malam. Selain daripada kita minta hajat sebelum doa, kita ada permintaan Allah, kita ada keraguan nak terima kasih, terima kasih atau nak kahwin atau si kahwin dengan orang sifat-sifat lain, supaya istiqarah dan hajat tadi kan. Selain daripada solat-solat tu ada solat taubat. Solat taubat tu lepas itu ada 2, 4, 6 ya, dan minimalnya 2 rakaat lah. Okay. Alright, so kita sebelumnya kita sama-sama ada screen. Okay. Right, so ada link yang kami akan dalam, kita just glance through je. Okay, glance through, kita sekali bebas. Okay. Okay, oh, screen ni salah. Kita scroll tu. Kita entry dulu. Okay, right. Kita scroll dulu. Okay, habis. Okay, kenalan. Okay. Atau ada videonya apa semua, insyaAllah kelak boleh dengar kediri lah video-video tu apa sudah sahabat. Okay. Bila kita rasa kita berdosa, contohnya baiklah pada hari dosa, apa dosa kita pun tahu apa dosa besar yang kita lakukan. Dosa besar yang kita lakukan masing-masing kita tahu. Dosa membuka aurat, dosa danda aurat orang lain kan, dosa mengumpat, dosa fitnah orang, dosa tak ambil barang orang, okay? Tak ambil barang orang lainnya, tak ambil atau sengaja mengambil. Kita pun tak tahu, kita mengaku. Itulah penting solat taubat. Kadang-kadang ada satu musibah berlaku ke atas kita, kan? Kadang-kadang kita hubungan aku kerana aku malah jahit orang lain dah. Sebenarnya itulah kadang-kadang pentingnya kita lakukan solat sunat taubat. Untuk bukan sahaja sekadar memohon kepada Allah, tapi nak madahkan diri kita. Insaf je lah. Jangan malah lagi. Itulah cara pembimbing kita, solat sunat taubat kita, di mana kita nak bertobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tu manusia penyesal adalah sehingga dia memang dia akan lepas daripada mana salah dan silap. Jadi kita tu kalau bayi kita silap pada berdosa, orang yang bayi atau kanak-kanak yang bawa masih 7 tahun yang hanya tahu bermain saja lah, yang tahu bermain dia, yang tahu salah silapnya boleh ambil barang dengan mainan orang lain, apa semuanya, pukul kawan yang patut nikah kan, pukul sejatuh hanya ikut naluri sidaknya ya. Tapi bila mana sidaknya dah ada kekiran dan kita nandak bila masuk sekolah rendah kan, macam anak kami yang muda, jadi kali ini jenis yang empati. Kerana umur 5-6 tahun dah boleh empati, rasa sedih kan atas kematian atau yang rasa bersalah atas buat sesuatu apa yang satu yang salah yang lainnya kan, dia rasa empati. Bila dia dapat berfikir, jadi dia jadi umur akil balik. Jadi bila masuk soalnya umur umur 7 tahun atau 9 tahun dah start untuk yang lelaki lah, start faham. Saya kena sekolah rendah yang 4
banyak kita ada dah mereka. Dan satu yang kita hari tu banyak sila tu masih dia. Tapi hakikatnya kita perlu diajar untuk dosa, untuk pahala dan sebagainya, untuk betul bersalah dan sebagainya kan. Jadi walaupun masih dalam jagaan apa tunggu kadang-kadang sistem kita atau sistem pendidikan kita atau orang yang belajar sekolah menengah jadi masih di bawah bapak masuk universiti masih di bawah bapak dan sebagainya, maka bila dia start bekerja dah baru dia dianggap di bawah dewasa. Sedangkan orang zaman-zaman dulu atau kita lah yang negara dunia ketiga atau macam China sendiri walaupun generasi dunia dan ada perbezaan kekayaannya kan, orang yang mungkin tetap pada usia awal dia pandai jaga adik-adiknya dan sebagainya pada usia muda lagi di Afrika, di negara-negara sebelah Afrika atau China. Jadi hari tu saya cerita dulu masa tu kebiasaan mana sistem pendidikan dulu memang saya sebagai hairan Nabi berkahwin dengan Sayyidina Aisyah salah seorang isteri Nabi kan pada usia 9 tahun akhirnya sampai pada tahun 12 tahun atau yang fakta yang kita ada pada kita lah ada pada kita dulu satu kebiasaan. Jadi kita siap boleh bersoal awal dah kahwin 9 tahun 12 tahun kan, tapi dulu dah satu kebiasaan. Ada kata ya satu kesalahan pasti dalam rekod sejarah kita banyak cerita padahal kita sahabat akan persoalan kena kahwin dalam 9 tahun tu mesti banyak orang macam tapi si laku cerita ya sebab yang benda yang biasa cuma kita yang sedang diri itu kita sedang benda jadi bukanlah silap bagi pada kita taubat di banyak salah silap kita, maka sama-sama kita perbetulkan niat kena kita jadi seorang muslim, kena kita pilih Islam sebagai cara hidup kita. Bahawa kita yakin bahawa itulah kebenaran hakikat ini ada satu dari pencipta Allahu Ahad, Allahu Samad, Tuhan itulah yang kita bergantung. Allah Tuhan bumi ini tu kan banjir besar kita menyelesaikan persoalan kita menyelesaikan persoalan. Okey, maksudnya lain. Jadi kita yakin hari macam ni maksud amal kemudian taubat pasti susah untuk menghalang. Cuba di kereta jadilah kereta untuk kita dalam ada putih belitung macam kan jadi tapi masih kita orang alam tu. Jadi saya berusaha untuk meningkat suhu meningkat suhu bumi semakin panas macam ni nak menurun bumi climate change ais di kutub utara dan selatan semakin cepat mencair akibat penyimpangan oleh manusia. Jadi kita hari itu tanpa residu dari cycle kita di Malaysia lah di Sarawak atau di Miri khususnya kita saya gaduh hari recycling sedangkan dalam negara itu gaduh setidaknya recycling plastik besi dan sebagainya karena atas fikiran hasil bukti itu akan dapat kita semula hasil akan dapat dia akan dapat dihempuskan sampai bila dia akan dapat dihempuskan untuk jadi kita kena faham jadi bila mana jadi kita sebagai manusia sebenarnya bukan kita merosak bila makin banyak sisa buangan kita harus sharing sama-sama buang timur nanti akibat timbusannya jadi akan ada impact pada bentuk lain tempat lain di mana lain yang bagi kita diri kalau saya memang betul yang bersih untuk anda jadi karena manusia mengubah bentuk bumi kita untuk belan dan sebagainya itu dosa kita jangan fikir seorang dari kita segala salah bila mana tadi pun sama-sama membangun perjalanan raya itu membuat sesuatu dan tanpa kuasa untuk menukar untuk kita mengubah potong bukit saya dalam Al-Quran tersebut bumi sebagai pasak bumi yang menahan bumi itu dapat bergerak bila kita merosakkan meratakan yang pun sangat dengan gunung Fuji tadi jangan dikacau sampai tahap jadi ketuhan juga. Itu yang kita nampak apa kita tadi banyak sebenarnya dosa kita yang tidak sedar atau tidak sedar sebenarnya itu penting kita sama-sama kita
Okey, soalan yang dulu tak kita dalam setiap lain segala macam lain itu memang satu lumrah dalam satu pun. Ini bahasa kami perasan yang paling lain juga yang saya tahu untuk makluman sama dah dah konteks test biji peso ada dalam biji tapi kalau dua bangunan insyaallah biji okey dalam bangunan bila ada yang kayak sip bagus ya kita cerita pasal 1000 pembaca di Sarawak kita masih ada masalah tu wabah harapan badan lagi sedang kembali sama aja wabah alam jadi sistem mencari ya saya kerja di sini itu saya kompromisis usahakan supaya apa masalah yang sebenarnya ya jadi tak ya tugas kita masing-masing lah tugas kita masing-masing jadi insyaAllah kita masuk dalam solat okay. Dalam website tu okey putus-putus ya subhanallah masalah kami ya. Okey, tapi si baca okey tu saya dah kasih test dalam 10 baik saya maksudnya dengarnya okey mungkin sendiri tu lah secara umum kami pun ada sesi online 2 hari tu tadi dan memang online sekarang diri di kedulungan di Bang Zul Utara Zul Utara tu di Bang Suam tu tadi memang masalah lain di sama ada cuba restart handphone mereka atau cari lain yang area dalam rumah sebab bila kadang-kadang kita dalam bilik atau dalam rumah yang memakai pemancar tu kat luar jadi dinding ada cakap lambung kan yang boleh mendekat siaran juga lah makin kita kat dalam rumah tengah ruang tamu kita yang tengah rumah yang tadi makin kurang lah line tu tadi jadi cuba carilah sikit dalam rumah kita atau dekat tingkap dekat sini yang kuat menuju arah pemancar tadi. Jangan tipu jangan kita berusaha share sikit ilmu jangan kita tipu pesan tulis 4G ya. 4G ya bagus untuk maksudnya tadi link daripada telefon kita proses tadi okey kelajuannya 4G. Kelajuan 4G. Tapi kalau internet yang dalam pemancar jadi dah slow dan orang yang guna yang banyak, jadi memang akan slow lah. Mungkin penggunaan DJ kami nak so dia akan jadi slow. So satu masa dulu DJ yang lain tapi kita jadi yang slow lah. Jadi tak benda yang memang lumrah yang kita kasih tahu lah. Macam ni cara setiap provider kita beri adakah fix untuk setiap telefon kelajuannya atau dia auto sharing contohnya bagi 1 terabyte untuk kawasan Desta Perdana contohnya tapi orang guna ikut orang yang guna jadi orang banyak lah jadi orang tu guna Maxis jadi kita bukan DG je lah Maxis Maxis Extro Maxis lah tentang Sky Application lah increase Maxis Wi-Fi ya Maxis Wi-Fi alright 5G yang paling laju kan Allah Alam so. Jadi kita nak sama ada kita boleh buka lagi yang link kami beri dalam group saya pilih kami akan share Telegram juga untuk ada kesan macam ni nak balas sunat terlebat siapa yang ada dulu nafas untuk solat hajat untuk solat istighara mana-mana solat sunat asasnya memang rakaat saja asasnya memang 2 rakaat kecuali solat witir solat yang penutup untuk kita bila dalam semalam kita ada semayang macam-macam jenis semayang lah macam-macam jenis semayang sunat yang ada sebagai penutup segala solat solat witir solat witir saja 1 rakaat atau 3 rakaat 1 rakaat atau 3 rakaat yang solat sunat lain kebanyakannya minimum 2 rakaat okey jadi solat tadi apa kata solat taubat ada ceritakan solat yang disediakan mereka rasa dosa dan kita nak bertaubat kepada Allah SWT kita minta kekuatan Allah untuk kita berhenti pada melakukan satu dosa yang tadi nanti solat taubat tu ialah syarat diri syarat taubat tu sebenarnya semestinya solat tu aja
ibadah taubat nasuha. Taubat yang kita betul-betul menyesal. Semua akan ulang selama-lamanya. Mesti akan ulang. Kemudian masih ulang, belum taubat nasuha lagi ya. Istilah Nabi SAW yang taubat aja, ini taubat kejap. Hanya mula lagi. Bukan taubat sebenar. Taubat sebenarnya adalah taubat nasuha. Memang terus ekstrim. Semua lagi mohon. Semua lagi mencuri atau berbohong dan sebagainya kan. Itu adalah dia akan kembali meraih mencuri atau contohnya dia curi, dia taubat, tapi si pula kembali curi macam ni daripada yang taubat kan. Jadi benda macam tu syarat juga lah, ada syarat juga bila kita nak bertaubat, pastikan kita perbetulkan, minta maaf baik kepada orang yang kita fitnah contohnya, atau kita bohong. Jadi betul pada kita bertaubat. Dia tanya dia taubat, tapi solat tadi boleh dilakukan untuk kita cari kekuatan, untuk kita takut dengan Allah hukum. Biar Allah hukum kita di dunia. Bila orang yang jadi ingat, kita dah minta maafkan, ya halnya. Tapi kita kena usaha untuk dapat kemaafan. Yang kita biarkan juga selagi orang yang si maafkan tak, kadang sebabnya kita kena sentiasa berbaik dengan manusia lain selain pada kita. Jadi so kita tahu siapa yang salah kan, siapa yang kita kena minta maaf daripada orang yang kita berbicara kan. Kita ada istilah dari subuh, selepas subuh, selepas asar. Itu dua masa selepas subuh tu sebelum matahari naik, kita asyik digalakkan. Kita asyik digalakkan untuk sembahyang apa-apa di lepas subuh. Subuh waktu yang produktif untuk kita sebenarnya untuk kerja dan sebagainya. Dan asal dah kita penat bekerja siang hari dan sebagainya, okay, kita dalam asal kemarin jadi untuk sembahyang apa-apa sembahyang sunat. Okay. Kita ada pandangan pada haram dan pandangan pada makruh. Jadi untuk walau ya ada keperluan kita yang tadi dua masa pasti dia ada. Okey, menurut dia lain saja. Insya-Allah terima maaf 3 orang kita ada lain si bagus sama tu. Ceklah berada rakaman kami sudah sekat-sekat jadi mungkin tidak masalah. Ya, berusaha inilah maaf berada kita dah usaha untuk dapat lain yang penting. Okay. So, ada 12 minit lagi sudah janji itu 1 jam je lah malam-malam contoh lah. Jangan minta air-air lah. Okay, jadi kalau nak buat solat taubat, sebaik-baiknya sebenarnya sudah malam. Setelah malam untuk kita lakukan solat-solat sunat tadi ya, solat sunat yang kita ada setelah malam. Setelah pagi yang ada solat duha. Yang sunat yang ada lah. Itulah kita akan perkenalkan kemudian lah. Jadi, tapi dalam solat sunat tu, kita akan tahu solat yang wajib tadi mesti kita pelak. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu yang kita sembahyang tadi wajib kita lakukan. Okay? Jadi macam ni nak niat solat taubat. Kalau dalam bahasa Melayu ada kasihan sahaja aku solat subuh taubat. Okay? Kita sahaja atau komponen saja aku apa? Yang pertama saja. Kita nak pasang niat sahaja aku. Okay? Kita akan pola kerana benda lain lah. Kita buat sahaja aku. Apa sebabnya? Solat sunat. Yang kedua, kemudian berapa rakaat. Okay? Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. 4 komponen tu dalam kita asal niat semuanya fardu pun juga. Sahaja aku solat fardu. Fardu isyak 4 rakaat. Untuk komponen ketiga. Kerana Allah Ta'ala. Rakaat tu bagi siapa yang bawa set berapa set. Berapa set kali kita 2 kali sujud ya. 1 kali rukuk, 2 kali sujud ya. Okay, 2 kali kita boleh. Ya, tinggal 1 set. Berapa kali kita boleh. 2 set, 4 set, 3 set. Okay, rakaat 3 set lah. Okay. Contoh tadi 2 rakaat jadi walaupun tadi disebutkan 2, 4, 6 kan. Tapi niat sembahyang kita tetap 2. 1 salam. Jadi kita angkat lagi 2 rakaat, 1 salam. Okey. Salam kali kedua. Okay, 2 rakaat saya 6 kali 6 rakaat lah. Jadi 6 rakaat buat 2. Tapi setiap 2 kali kita akan bagi 1 salam. Okey. Right. Jadi dalam bahasa Arabnya, kalau siapa yang dah biasa kat situ niat dalam bahasa Arab, usolli sunnatan taubati rakaatain. Rakaatain ni 2 rakaat. Rakaatain
nak sebut tunai hutang, ya si wajib. Tapi kita sebut tunai hutang, dalam hutang. Surat wajib yang ada hutang, adaan atau qadaan. Ada tunai, memang pola ikut waktunya. Qadaan tu berhutang, kita berhutang sembahyang, kita sebut qadaan lillahi ta'ala. Okey. Right. Okay. Jadi doa kita tertulang pada kita. Kita doa dalam bahasa Melayu kah? Okay. Tapi cuma bersyarat ajar menangkap satu doa yang dia ajar, doa yang bukan doa dalam adab. Doa yang adab. Okay. Doa yang adab. Di mana kita perlu mendapat amalan. Kita sentiasa menzalimi diri kita. Yang kita sedar bahkan kita berlebihan atau kita tidur berlebihan, kita membazir kan, membazir air, membazir masa pun kita boleh membazir kan. Sedangkan masa yang berharga untuk kita belajar dan terus belajar kenal Allah, kenal Islam, macam mana jadi manusia yang baik kepada manusia yang lain kan. Kita mantap lagi ilmu yang kita ada, kemahiran yang kita ada. Kita tak diberi kelebihan kepada Allah SWT, kita ada kelebihan dari segi nak mengajar orang, kami nak guna digital teknologi yang ada untuk bisnes kita. Contohnya tadi nak mula name card, nak mula name card, nak mula poster, nak mula kelas online macam tu kan, perlu ada orang yang pakar, ada yang mengajar kan. Jadi betul lah, kita ada kepakaran masing-masing. Selain belajar agama, kita kena mantapkan juga kemampuan manusia yang terbaik. Antara manusia yang terbaik adalah manusia yang banyaklah sebenarnya manusia terbaik, manusia yang terbaik kepada orang lain, manusia yang atau satu itu manusia yang baik pada jirannya, manusia yang berguna kepada masyarakatnya, yang berguna kepada masyarakat, yang bukan jadi sampah masyarakat, yang berguna kepada masyarakat. Jadi kita tahu keadaan kita masing-masing. Jadi kita di situ ada yang mungkin jurutera, ada yang mungkin doktor, ada yang mungkin pekerja. Bos tak apa pekerja, sila perdana, mesti ada pekerja yang dapat melaksanakan sesuatu kan, nikah dan sebagainya. Kita semua ada peranan masing-masing. Bila mana kita ada peranan masing-masing dalam tanggungjawab kita yang ada kita dididik untuk kerjaya, kita akan ikhlas dengan jujur ikhlas, maka ada keterangan dalam hidup kita, ada keberkatan dalam hidup kita, insyaAllah. Hidup yang kita sementara tidak pasti. Jahri 40 tahun kita kadang fikir alangkah bagus waktu muda kan, kita ada start bisnes dan sebagainya, tapi saya nak fikir yang penting sekali daripada masa kini kita azam bangun gini untuk ulang kesilapan yang lalu dan terus memperbaiki diri. Jadi tadi disebutkan tadi habis 23 malam. Okay? Bukan awal malam sudah, di pertengahan malam. Okay. Kalau ada kata malam bila daripada pukul 7 malam, 6 petang, 7 malam kan. 7 malam, pagi apa kita pukul 1 pagi, tapi dia akan masih malam lah. Malam kan. Jadi kalau malamnya sampai subuh dalam pukul 5, 7 dengan 5 jam, 5 jam, 10 jam sebelah malam 10 jam, 2/3 malam. Jadi lebih kurang pukul 11 ke atas. Pukul 11. Jadilah masa-masa yang kita bangun malam. Pukul 1 pagi tadi. 2/3 maksudnya pukul 1 pagi dah. 1/3 baru pukul 11 kan. 2/3 dalam pukul 1 atau pukul 2 pagi tadi. Yang kita bangun malam. Dengan orang semua yang ada tidur. Kita tadi bangun menghadap Allah SWT. Pun dengan Allah. Dosa-dosa kita untuk kita beri sedekah perbaiki. Hebat orang Islam. Kita diajar untuk time macam untuk setengah untuk time tidur. Lama bersyak tidur. Pukul 9 dah semua masuk tidur. Maksudnya bersyak tidur. Solat SRK tidur. Pukul 9 terus tidur. Tu bersyak. Bila tidur saya. Itu kan kebiasaan baru. Kita masa untuk tidur. Tapi sebenarnya lagi awal tidak lagi bagus sebenarnya. Supaya dapat bangun tengah malam. Kita bangun sekejap untuk menghadiri anak sambung tidur maksudnya. Bangun lagi, jangan lupa bangun lagi untuk solat subuh. Sebelum kita tidur untuk malamnya, kita solat witir tadi. Okay. Jadi
Jadi okay. Jadi untuk waktu kita bilangan rakaat tadi ya 2, 4, 6. Okay, nak bilang 8 saya ada masalah, tapi kita diajar oleh Nabi. Kita tu bukan ikut nafsu, ikut kita sendiri. Seperti aku pula nak bola solat taubat untuk macam ni kan. Nabi kalau nak bola solat taubat yang diajar kepada kita, dia ada contoh contoh 2, 4 atau 6. Di situ sudah disebutkan 8. Maksudnya saya hadis yang sebutkan Nabi sembahyang taubat 8 rakaat. Jadi 2, 4, 6 saya ada. Bagi minimal 2 rakaat. Bagi minimal 2 rakaat. Dia ada. Okey, bacaan surahnya ni. Okay. Dan kalau surah apa dia baca selain daripada Al-Fatihah, walaupun itu malam, boleh je sebenarnya kita baca Al-Fatihah 2 rakaat, kita baca Al-Fatihah dan kita hafal gitu kan. Boleh je. Tapi kalau sunnahnya bagi ajar untuk ada doa istiftah. Doa istiftah tu dia sunat haidah. Sunat yang sangat begitu. Okay. Nabi saya baca lagi doa tu. Tapi Nabi telah membenarkan. Nabi tengah sembahyang, okay, ada sahabat di belakangnya baca doa iftitah tu tadi. Okay. Maka Nabi ada bagus doa tu yang membuka pintu doa. Allah dengar doa tadi sampai ke atas lah Allah dengan doa tu. Jadi saya doa tu tadi dapat hukum sunat hai'ah tadi ya. Sunat hai'ah, sunat yang sangat silent. Kita tak boleh belajar doa iftitah. Kita saja doa tu Allahu akbar walhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala wajhtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Kita memuji Allah dalam tu, kita membaca ikrar kita dalam doa. Boleh baca terjemahannya. Ada bahasa Melayu sekali. Alhamdulillah. Ada bahasa Rumi. Cuma kena cek balik tak? Kerana kita baca Rumi kita, sebutannya bukannya sebutannya sendiri atau Rumi ya. Kena bagi bentuk. Inna solati. 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 Inna solati. Solati kasir. Inna solati. Inna solati besar. So, yang baru punya S ya, dia tu adjust. So, bukan sin nipis, sin tebal. Solati, solat. Sebenarnya solat aku. Sesungguhnya solat itu ibadahku hanya kerana itu hanya kerana Allah untuk satu ikrar yang hebat lah. Sesungguhnya hidupku, solatku, hidupku, matiku hanya ibadahku hanya kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri warusuki ibadahku. Mahya ya hidupku wa matiku hanya kerana Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi Ta'ala. Satu ikrar yang bagus dalam bahaya kita. Dan kita perintah yang masuk kita dalam golongan yang musyrik. Tapi maksudnya jangan orang musyrik tu orang-orang yang menduakan Allah, yang melanggar perintah Allah, yang sengaja mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Ya, yang senantiasa beramal baik. Kita minta dalam doa. Tapi masih hafal doa yang ada di surah Al-Fatihah. Kemudian sama ada macam solat hajat. Didahului dengan solat hari ikat dari kelas cuma niat tadi. Niat solat atau okey. Kemudian macam biasa rukuk, kedudukan rukuk kita, kedudukan rukuk, kedudukan sujud, sujud. Duduk antara sujud semula, masuk rakaat kedua, berdiri semula tadi ya. Masuk rakaat kedua, sama tadi untuk kata kita di lafaz takbir iqtiqalat, tadi mula. Maksudnya tadi, contoh tadi, bila kita angkat daripada sujud kan, selalunya kita disunatkan untuk angkat takbir. Angkat takbir iqtiqalat. Angkat takbir, angkat tangan tadi. Allahu akbar. Pembukaan. Iqtiqalat. Dan membaca semula. Ya, iftitah kita yang baca ya. Ini yang rakaat pertama. Kedua tu baca surah Al-Fatihah. Fatihah tu sebagai pembuka lah. Sebenarnya Fatihah ini surah yang sangat hebat. 7 ayat yang kita ulang. Sab'ul Masani. Yang kita ulang. Yang mana sangat hebat. Yang merumuskan satu Al-Qurannya. Sebab kadang-kadang sampai situ yang dapat dah hafal surah Al-Fatihah bahasa Arab, dah hafal sih maksudnya.
kita apa maksudnya kita amal keadaan bismillah ini kita mulakan niat kita dengan bismillah dengan nama Allah. Allah ada apa? Setiap apa? Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Kita ingat Allah tu ada banyak bagi kita kelebihan dan Allah sayang kita. Allah tunjukkan kita dengan istiqamah dari syahid bersenang. Kita nak ikut tadi. Okay. Allah kita bukannya tanpa manual kita adalah Al-Quran. Contoh kita adalah Nabi Muhammad, kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ini Islam kembali apa kita sambung dengan surah Nas. Okey, sampai qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Okey, surah manusia. An-Nas surah manusia. Surah Al-Ikhlas surah Ahad, surah satu hal itu saja ikhlas adalah untuk ikhlas Allah cinta. Yes, dan dalam sujud terakhir, sujud terakhir kita diminta, kita dicontohkan kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca tu 40 kali. Maksudnya apa? La ilaha illa anta Tuhan milik kita. Ya Allah, Maha suci Engkau sesungguhnya aku daripada orang-orang yang zalim. Sama macam doa doa Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, pemilikku, ya Rabbana, maksudnya wahai pemilik kami, wahai Tuhan kami, pemilik kami, Allah yang memiliki. Rabbi itu orang yang memiliki, orang yang memiliki segalanya kan. Rabbi orang yang memiliki kami. Rabbana untuk jamaah lah. Wahai Tuhan kami, Rabbana selamat kami, selamat kami menzalimi diri kami sendiri. Kita tahu banyaklah kita boleh rosakkan kita itu dah. Kita ada tulis, tapi walaupun kita tadi jenis orang yang mungkin masih jahil, masih banyak masalah silap, masih banyak masalah silap dan sebagainya, kita minta Allah jangan masuki kita dalam golongan yang khosyirin, orang yang rugi. Mereka sifat sama je, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat 3 kemudian kita mentauhidkan Allah, kita mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta, dari Tuhan selain Engkau ya Allah. Tak ada Tuhan yang kita sembah matawang, kita sembah manusia, kita sembah patung, kita sembah kalau tadi katakan ada Tuhan dan sebagainya. Sebab semua tu kita hanya sembah Tuhan yang selain kita sembah kan. Tu yang selain la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita sembah Allah. Kemudian kita sebutkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni, kita subhanaka, sebenarnya kau suci Allah. Suci apa? Suci segala keburukan, segala kelemahan. Kita sebut Allah tak lemah. Mesti dapat bantu kita, mesti dapat tolong kita. Allah Maha hebat, Maha kuat. Kita mana subhanaka ini pun minaz zalimin. Sebenarnya kita mana kita tu tadi yang golongan orang yang zalim. Zalim tu tadi bukan maksudnya kita zalim. Zalim tu memang betul lah, kita tak nak selalu hukum orang. Kita zalim kepada diri kita sendiri. Kita sedang mungkin kita zalim kepada orang, tapi kita zalim kepada diri sendiri. Contohnya kita tahu arak tadi kita makan juga, kita minum juga. Kita makan darah daripada binatang yang si sembelih tadi yang si sembelih darahnya si tua habis dan sebagainya. Okay. Kita tadi kita akan rosak ni makan makanan yang dua alam contoh buaya dan sebagainya kan, gula yang beracun benda-benda yang beracun sebagainya, sampai kita menjamin racun daripada keluar keseluruhannya. Jadi dalam Islam kita larang terus kita akan makan binatang-binatang yang memang ada racun, yang beracun tadi, atau menggunakan kuku dan taring atau binatang yang makan atau binatang-binatang yang boleh dimakan. Setelah COVID tak melanda kita, ada orang makan kelawar yang memang ternyata haram untuk kita atau patutnya makan buah, patutnya makan guna kuku dan taring dan sebagainya. Jadi jenis carnivorous yang omnivore, jenis yang omnivore macam kucing, boleh je kita makan kucing, anjing, kita boleh makan juga. Okay, boleh makan juga sebabnya menggunakan kuku dan taring. Okay, omnivore kita makan dua-dua. Jadi boleh kita makan. Lembu herbivore macam gerbang
Kambing pun herbivore. Ayam dikatakan tadilah makan cacing dan sebagainya. Tapi Allah lah. Kita selalunya makan tumbuhan dan makan jagung dan sebagainya. Ayam tu tadi, ayam dihalalkan. Ayam tu lebih teruk daripada lebih teruk daripada ayam tu lebih teruk daripada babi tadi. Lebih teruk daripada babi. Kerana semua benda dimakan lah, macam babi tadi lah. Semua benda dimakan kan. Semua benda dimakan ya. Jadi ayam tu dalam kategori burung. Bila dalam kategori burung jadi macam burung yang membunuh guna taring sebelah, dia dibolehkan untuk makan. Jadi apa yang halal dan haram untuk dimakan, insyaAllah boleh. Bersyarat mungkin dari segi ilmu di Indonesia, mana bila ada logo haram, ada sijil sembelihan yang dikeluarkan oleh pejabat agama, Jabatan Agama Islam, kita boleh yakini, ada orang semak, ada orang cek. Tapi tunggu puncaknya kita memang boleh masyarakat kita tu kita terlepas dalam sekolah sebagainya, dan kita nak menyesuaikan benda ilmu kepada halal, tapi kena daging tu penuh dengan darah dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang mungkin penjual jadi orang kita, bukan orang Islam, kadang-kadang berlaku penipuan dicampur kan, entah yang halal untuk berlaku lah ke area Pujuk Corner, ada segi storage yang kami sebutkan namanya kan, yang mana 2019 ada serbu didapati kotak yang dia ada sijil halal lah asalnya, tapi didapati ada ayam frozen yang si tahu dari sini datang sumbernya dicampur juga sama dijual kat saya. Dapat sama-sama jual di Malaysia kan. Jadi last kini tu dah bertukar nama dah, Costa Jadi untuk benda yang walaupun dah ada halal, kita nak masuk masyarakat, tapi sekurang-kurangnya ada usaha untuk supaya kita tidak ragu-ragu, ada pihak yang berwajib, ada orang yang alim yang tahu tentang halal haram tu tadi, yang pengusaha halal, ada halal, kalau kita ternyata tadi bercampur dan sebagainya, tapi oleh kerana ada logo halal, kita yakini orang yang berwajib semak kan, orang semak yang tanggung dosa orang yang buat lah dia, atau kita tadi kadang-kadang kita pun jatuh berdosa saja. Kadang-kadang kita tahu kita ada ilmu ni tu macam silah saja, kita sedang mengadu pun saya ada pengalaman jadi saya dosa saja. Kalau kita silah serahkan tanggungjawab kita juga sebagai untuk orang Islam lain pun sip tertipu lah dan sebagainya kan. Contohlah, jadi ada disisipkan untuk iman sijil sembelihan kan. Iman memang ada sijil sembelihan lah. Okay, untuk maklumat semua, iman memang ada sijil sembelihan. Dia guna rumah sembelihan, ada sijil sembelihan yang ditunjukkan rumah sembelihan yang ambil di sini ayam yang dijual sini. Okay, jadi banyak ayam iman halal mesti iman sedang ayam yang bulu, dia sedang domba yang bulu. Bulu storage, sebenarnya pun rumah supaya sebenarnya ada sijil halal juga. Okay. Jadi kalau macam CCT, macam ayam mas, macam tu memang dah ada halal masing-masing lah. Okay. Kembali pada tadi, kita tahu itulah benda-benda yang kita lalui kita gini ya. Okay. Kita banyak cara tu la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Belajar untuk hafal atau apa yang kita lakukan, bolehlah sambil nada nota tadi kita bacakan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh. Kita minta banyak-banyak Allah, kita nak bertaubat dengan Allah, janganlah putus. Kita pernah dosa tu sebenarnya kita memudaratkan diri kita mengosakkan diri, kita bohong sampai dapat akibatnya bila didapati, bila didapati kita lah dapat. Kita fitnah orang, bila orang ada itu fitnah tu, siapa yang dapat akibatnya? Kita lah yang fitnah. Bila kita berduit, kena tangkap, siapa yang dapat akibatnya? Kita lah yang kena kita yang kena hukum dia, kena dapat akibatnya. Betul lah kita berzalimi diri kita berzalimi diri dari segi kesihatan makan minum tadi, segi perbuatan kita, dari segi perbuatan kita, atau kadang-kadang dari segi akal fikiran kita, dari fikir kotor, fikir kita sangka buruk dengan orang, malah disangka buruk dengan orang, malah disangka buruk dengan orang, maka itu penyakit hati. Penyakit hati, kita sebenarnya kita mengalir diri, kita diisi tenang jadinya.
Malah fikir aku bukan orang lain kan. Jadi untuk yang kita kena belajar, kena baca lah banyak 40 kali kita faham dari saya 40 kali dua Alhamdulillah ini pun mesti itu boleh jadi zikir doa sudah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar apa la ilaha illallah kan dan kita banyakkan sebutkan empat tahlil tasbih nabi itu selain pada kita boleh bacakan tu la ilaha illallah subhanallah ini ketemu sebagai ini. Okey, kita habis selesai dalam Islam. Islam. Dan dengan nama solat tauhid bacalah istighfar. Saya orang sebut Astaghfirullahalazim. Sebut kita lah kan sopozim. Ya, jangan ikut bahasa orang Melayu. Sebut Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Bahasa yang lepas kita kita tahu maksudnya sebenarnya kita jadi boleh sama-sama kita faham dari buku kita baca tapi kita tahu apa maksudnya. Untuk kemudahan baca je lah baca dulu tapi kita mendapat tahu apa maksudnya dalam bahasa Melayu atau bahasa kita guna kita faham apa yang maksudnya. Yang penting kita faham maksudnya. Yang kita penting barulah kita dapat bahasa fadilat hikmah kita yang sudah tadi insyaAllah. InsyaAllah tidak dalam ada doa taubat si semestinya baca doa yang tapi dibacakan atau ia diajar kepada kita kan diajar kepada kita boleh dibacakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulma qasira wala yaghfiru zunubi ilayya anta faghfirli minka waghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Kita Allah dalam diri sendiri dengan kezaliman yang besar dan tiada siapa yang akan mengampuni dosa-dosa itu melainkan Allah, melainkan Allah. Maka apabila aku dengan keampunan yang besar dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Lepas kita baca doa taubat, doa ampun tadi, baca doa ampun ampun salah kita, silap kita yang kita lakukan, kita rasa bersalah tidak kan, kita rasa bersalah tidak, kita boleh besar pada doa tu. Kita baca doa hari ini tak sujud kan, sujud. Sekali lagi kita sebut Allahumma anta la ilaha illa anta wa tadi atas segala istighfar. Saya hafal, saudara Jeffrey dah hafal dah. Saya dua istighfar. Boleh baca tu lepas ya tadi dalam sujud kita. Kalau si pada kurang istighfar lah. Astagfirullah. Kita banyak rumah sujud lagi sekali. Lepas kita dah baca doa tadi, dah bagi salam, kita baca doa, kita sujud dari sini, kita boleh baca doa saya istighfar atau saya istighfar je lah. Astagfirullah. Jadi kita sebagai orang Islam, kita ada syarat, untuk kita dengan anak Tuhan. Anak Tuhan, kita kena percaya anak Tuhan adalah anak Tuhan. Kita dimaafkan. Kita kena percaya pada pengampunan, pengorbanan Nabi Isa tadi. Nabi Isa pun dosa akan diampunkan saja. Sedang dalam Islam kita minta ampun, kita minta direct dengan Tuhan. Allah ampunkan kita. Supaya kita ampunkan dosa orang lain. Kita boleh dosa minta ampunkan dosa ibu bapa aku. Kita boleh minta orang ampunkan dosa orang lain. Orang lain kita minta berpihak. Tapi kita nak minta maaf untuk dosa kita. Kita dari yang minta. Kita melalui siapa. Siapa yang berusaha. Dari Allah terus. Supaya kita mengaku apa salah silap yang murah. Supaya dari Allah terus. Siapa bukan air dia. Satu dosa je kita minta air diri. Untuk penting untuk kita sama-sama faham dan ingat Allah tersebut tolong. Allah tolong. Dalam surah Al-Fatihah ada disebutkan kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ikhlas. Kalau nak minta tolong dia dengan Allah. Kita hanya sembah Allah, hanya kau yang besar, hanya kau yang kena bulu, yang kena semua. Jadi itulah kita fahami dalam ini Al-Fatihah kita dalam fikir sebagai cara hidup kita ada 3 golongan manusia. Allah berikan nikmat an'amta alaihim, Allah Al-Mu'min, walil maghdubi alaihim waladhdallin. 3 manusia disebutkan Al-Quran yang diceritakan dalam seluruh Al-Quran. 3 jenis manusia tadi, orang yang diberi tunjuk, yang diberikan nikmat, yang ikut segala perintah, yang tinggalkan segala larangan, yang kita jadi. Bukan orang yang tahu perintah, kita larangan tapi kita langgar je, atau yang langgar je, atau yang dimurkai, dan atau orang kita lahir tadi dia punya baik macam ni sekalipun dia terserah Allah, dia sesat. Bila mana sesat, atau bahaya dia. Kita sebagai orang Islam, bila kita belajar dan terus belajar, kita pun boleh tersalah dengan kebiasaan budaya. Untuk yang satu benda yang bahaya, satu benda yang bahaya. Sebab Islam tu mengajar kita untuk sentiasa belajar, sentiasa membaca. Kerana itu mungkin kita tidak faham perbezaan pandangan dan sebagainya dalam Islam, tapi ialah penting kita belajar dan terus belajar. Belajar dengan yang kebiasaannya, dan kebiasaannya apa isunya. Contohnya dalam masyarakat kita, apa isu sebagainya, isu bertanya isu asal tahlil tu kita pada mana isu akad jari dalam cara saya tadi lah, sedar dalam Pakistan. Jadi banyak isu dalam masyarakat kita. Jadi kita kena fahami, tapi si madah salah terus okey, saudara Jeffrey masalah lain mungkin habis data dan sebagainya, kena atau jalan internet. Jadi insyaAllah kita dalam setiap hari ini minta maaf sejak awal mungkin ada yang dan sebagainya, kami mohon maaf kerana dia kata lewat untuk mengenal sebagainya. Bagusnya awal Allah dia mengatakan hidup lah, terjadi hidup lah. Allah ya kepada kami. Kalau ada soalan kita buka kita, saudara Jeffrey, insyaAllah Tuan Jeffrey yang mengaji bertanya, insyaAllah ada soalannya. Janganlah tanya soalan yang mu'alaf dalam lain belum faham lah. InsyaAllah. Ada yang nak bertanya soalan? InsyaAllah. Oh, subhanallah. Ramai yang masih ikut kita. Subhanallah. Masya kagum lah untuk kita tu, walaupun si dilahirkan sebagai seorang Islam, pandangan kita orang untuk semuanya insan yang hebat lah. Insan yang hebat. Sebab kadang-kadang kita dengan pasangan kita yang lahir Islam, atau kita kerilah, kami keri dengan orang yang sama-sama lahir Islam, kita sedar taufik atau kecenderungan untuk merebut peluang untuk ikut majlis-majlis ilmu macam tu. Dah lah percuma, tapi si ikut juga kan. Jadi tu kadang-kadang sayang kerana kita sebab bila mana Brosyah share, jadi ada majlis ilmu untuk perempuan tadi perempuan tadi ada majlis ilmu khas, akhirnya dia mungkin orang yang lebih hebat, doktor, pakat doktor, cerita pasal psikologi, mungkin wanita, JBT. Kami mesti baca habis tadi, tapi kami share terus lah. Pukul 9 langsung. Rasanya masih berlangsung. Siapa yang ikut dalam Zoom boleh silakan ikut dalam Zoom. Jadi kalau ada soalan, insyaAllah. Oh, ada, subhanallah. Gambar baru. Kami dengar dekat Telegram tu. Dengan songkoknya, subhanallah. Hilang dah kecinaan lah. Jadi orang Melayu. Siapa Cina Muslim lah. Jangan jadi orang Melayu. Kena cari. Puji pada Allah. Allah Akbar. Okey. Cuma masing-masing lah, macam hari tadi Sylvia kan. Jadi saya dah istilah sebenarnya satu konsep yang salah dalam masyarakat kita. Orang mana yang kita ada kahwin dengan orang Melayu atau kahwin dengan orang Islam masuk Melayu. Sedangkan macam Brosyah sendiri, kami keturunan Jawa, Cina, Melayu, Melanau, Mata. Jadi macam ni, ini kami contoh kahwin. Jadi contoh mualaf apa tadi dah. Kahwin yang dah masuk Melayu. Sedangkan kita tadi bukan Melayu je. Awasal Jawa dengan Cina. Saya dah keturunan bapak lah. Jadi memang saya dah kat sial. Jadi satu konsep yang salah lah bila mana kita tadi hilang keturunan asal kita. Jadi Allah cipta kita berbeza-beza kaum, berbeza-beza bangsa untuk kita saling kena mengenal. Atau Allah sebut surah Al-Hujurat ayat 13, boleh anda balik Hujurat ayat 13, Allah telah cipta beliau untuk saling kenal mengenalan, bukan untuk mengklaim
untuk saling kenal mengenal apa perbezaan pandangan. Ada kebaikan, setiap bangsa ada budaya yang baik yang boleh kita teruskan. Ada yang selari dengan Islam, contohnya mengabang, ngabang bangsa Ibang, ngabang tu selalu satu yang bagus lah, mengabang lah. Atau yang Melayu nanti berabih dan sebagainya. Jadi budaya yang baik, lawat selari dengan Islam lah. Orang Arab pun ada budaya juga untuk melawat meraihkan tetamu dan sebagainya kan. Betul dalam Islam yang kita pernah ikan. Betul. Sylvia ada menggunakan. Betul. Jadi sebab ialah jadi tanggungjawab masing-masing untuk perbetulkan kita atau bukan kita siapa lagi. Bukan kita yang betulkan siapa lagi. Sebab kadang-kadang betul lah kita cari macam di China kita ada Wuhan, pernah dengar Wuhan ya, bukan dengar COVID lah. Wuhan tu tempat orang banyak orang Islam sebenarnya. Banyak orang Islam. Jadi kita tahu adakah untuk satu sengaja disebarkan virus COVID tu daripada Wuhan ya. Jadi orang Islam China lebih banyak daripada penduduk Islam lebih banyak daripada penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia 32 juta. Orang di China lebih banyak orang Islam daripada penduduk Malaysia. Untuk dahsyat terbaik. Jadi orang Cina sebenarnya lebih Islam daripada orang Melayu. Mengikutkan sebab kita nampak dalam sejarah Hang Lipo, dinasti Han, banyak orang Islam, even Hang Tuah, orang Cina yang dikatakan tadi dicerminkan sebenarnya jadi orang Melayu. Sebenarnya ada hubungan antara kerajaan Islam dulu, kerajaan Melayu dengan kerajaan China yang Islam kan, di mana ya biasanya dinasti itu antara kahwin sama keturunan raja dan sultan kan, jadi dikahwinkan, jadi itu yang ada hubungan kerajaan dan sebagainya. Jadi itu yang kita kena hidupkan tadi sebenarnya, macam Iban macam inilah pakaian Iban Muslimnya. So, bila sebutkan bangsa dan agama, bahasa, kan bahasa hilang kan, bahasa Cina yang hilang, kekal kan, jadi kita belajar macam ni nak sampai ke Islam dalam bahasa masing-masing. Jadi Brosha masih belajar bahasa Mandarin, belum dipas. Tapi insyaAllah sama-sama kita belajar, semoga Islam kita dapat disampaikan kepada keluarga kita orang Jawa lah, orang kenalan terdekat kita, kawan-kawan kita kan, kawan-kawan kita yang mungkin jangan kita kutuk nanti kita kutuk orang yang beri kita, orang yang kutuk, mungkin satu orang yang kutuk kita, mungkin saudara kita yang kutuk kita dia akan dibuka hatinya, dibuka hatinya, kena Sylvia, Adam, Kayyum tu tadi nak istiqamah dalam Islam, sentiasa belajar tentang Islam, jaga sembahyangnya, jaga puasanya, sentiasa keluarkan zakat kan, ingat tolong orang miskin dan sebagainya kan. Jadi bentuklah yang diajar dalam Islam kita. Jadi pentingnya kita tadi jangan hilanglah identiti bangsa kita, jangan putus hubungan juga. Yang putus hubungan dengan mak bapak kita, tetap mak bapak kita, dan jangan kita menyesal lah satu masa waktu sidanya hidup kita si dapat nak datangkan hidayah, kita sampaikan Islam. Bila dah meninggal dunia, ya Allah tolongkan jangan azab, jangan sebabnya bila mana mati Adam, bila mati ya, semua terputus peluang untuk taubat cerita taubat tadi, mensyirikan Allah, sibuk menduakan Allah. So yang pentingnya kita contohnya nak ke fikah kita kan, menjaga mak yang kan. Jadi kita usaha jangan berhenti untuk sampaikan Islam, tunjukkan untuk baik kan. So, memang sebenarnya kan, insyaAllah rezeki kita akan mudah, insyaAllah. Okay. Okay, yalah. Saya dah salah. Kita boleh mengunjung. Kita boleh lawan balik. Sebenarnya gathering keluarga kan, dan masalahnya adalah bila mana kita ikut upacaranya, ada sembahyang kan, ya sih boleh lah kita ikut, tapi kadang berkumpul. Kalau contohnya ada yang banyak dalam brosur tentang bila mana ada kematian, kita boleh ikut sampai ke kubur keluarga tadi kan, walaupun kubur Cina atau kubur Kristian dan sebagainya kan. Tidak masalah untuk ikut. Jangan kita ikut upacara aja kan, bakal contohnya yang ada maksud, ada sebab dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam, bila mana kita nak minta ampun, sebenarnya Islam
kita kena segerakan dia meninggal seorang-seorang yang tadi, segerakan untuk dikuburkan. Sebab waktu kat dunia tu lah kita kena minta ampun. Janganlah waktu kat dah meninggal dunia baru kita nak meratap, baru kita nak minta ampun dengan mak bapak kita atau saudara kita yang kita rasa silap dan salah tadi. Waktu hidup kita minta maaf. Sebenarnya di okey, subhanallah. Okey. Jadi betul. Okey. Betul lah. Jadi kadang-kadang persepsi tu orang, tapi kita jangan salahkan orang, salahkan orang, nak kau pergi melawat tu tadi sekiranya kau dah bagi orang Islam. Jadi benda tu perlu disampaikan. Aku hanya kita pada hanya sekadar melawat kan, kami simak putus hubungan, nak jaga hubungan dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang ya satu peluang untuk dakwah juga kan. Kalau kita contohnya ni sebagai kita datang ziarah keluarga kita, mesti kita perlu sembahyang 5 waktu kan. Kadang-kadang kita sembahyang, kita tadi dengan hormat yang kita jarang tunjukkan teladan yang baik kan. Dan salam bersalaman, contoh mungkin kita kuranglah salam bersalaman kan. Atau kita tadi masih lagi hubungan baik kita kan. Dan kita jaga batas pergaulan kita, si sebarang-sebarang dengan jaga aurat kita dan sebagainya kan. Jadi bila dia peluang sebenarnya, kenapa kau dah start pakai tudung kena Islam, dia peluang kita untuk berdakwah. Berdakwah tu maksudnya bukannya suruh masuk Islam, kita ajak aja, kita sekadar mengajak aja. Bila dia terfikir kan, betul ya, sekianlah Tuhan pada saja nak perintahkan sesuatu. Bagi perempuan yang ditakdirkan lemah, kena kita nak mengundang bahaya kepada kita dengan bila kita berat, alright, pasti mata-mata lelaki tu yang liar tadi pasti akan akan terpanggil lah, jadi mereka akan bahaya. Untuk yang tadi hikmah disebut menjaga aurat. Kita sini berlaku dalam keluarga kita, sumbang mahram kan, dalam cousin atau keluarga adik-adik pun dah sama-sama dah besar, kena jaga juga batas-batas pergaulan kita sebutkan sebelum tu. Tidak segi hukumnya, kalau haram kahwin, adik-beradik memang haram kahwin, saya ada masalah, mak bapak memang saya ada masalah, boleh aurat kita boleh lah. Tapi bila mana ipar, orang yang sebelah ipar atau yang sedang hubungan darah tadi, yang dibolehkan kita kahwin, dia boleh kita sepatutnya tunjuk, sebab potensi boleh berlaku kecurangan dan keselingkuhan dan sebagainya. Okay? Jadi jam pun dah pukul 10, 1 jam setengah juga kelas kita malam tu. Mohon maaf, sebaiknya kelas kita pendek, ringkas dan padat. Kami ada suka sebenarnya dan kita banyak aktiviti lah sebenarnya. Okay? Jadi mungkin akan datang mungkin dalam undangan yang ada kelas kita enjoy, kita akan buka dalam muka classroom. Okay? Classroom ada soalan-soalan yang kita akan ingatkan bila masa untuk solat taubat atau dan sebagainya. Jadi kita boleh jawab kat sialah apa yang apa beza solat hajat dan istikharah yang kita belajar sebelum tu dengan solat taubat yang kita belajar malam tu. Jadi banyak solat-solat sunat yang boleh belajar kita untuk kita perbaiki diri kita, untuk kita tambah baik diri kita sebagai seorang Muslim. Jadi sama-sama kita perbetulkan niat kita malam tu berusaha terikut kita sekali berfungsi bentuk amalan terakhir kita sebagai Muslim. Malam tu kita bangun bangun esok hari kan, kita minta ampun kepada Allah. Okay? Banyakkan istighfar malam tu. Sebelum solat Isyak jangan lupa sembahyang Isyak kan, sebab tidur tu saya dah jaminan orang bahawa kita akan bangun semula dan sebagainya kan. Saya dah jaminan supaya hiduplah setiap hari seolah-olah kita meninggal bila-bila masa, tapi kerja bila itu bekerja macam kami mengajar tu tadi, kita boleh yang sebaik saya sebut insya-Allah dengan izin Allah, dan kita masih di panjang umur, kita akan berjumpa lagi dalam esok hari atau minggu depan. Untuk kelas tu hujung minggu je lah, jadi kelas kita hujung minggu je. Kita akan berjumpa minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya berusaha, kita akan berusaha cuba tangkap ni nampaknya gaya 2 minggu berturut Ustaz Syahrul kita pun agak sibuk juga dengan urusan ceramah-ceramah di masjidnya kan. Jadi ini ada urusan juga jadi insyaAllah berusaha bantu Ustaz Syahrul. Dia kata perlu dalam talian macam tu insyaAllah. Jadi
Ya ya daripada kami. Okey, ada yang berhujung. Kita akan bacakan bacakan dalam grup. Okey, setengah orang bagi kami penajak madah jangan sedar agama aku orang aku si berubah. Apa maksudnya? Ya jangan tidak okey. Mungkin kami perlu bahasa dia 3 kali ya. Apa itu tak ada. Tapi yang severe tadi ibadah salah untuk mengunjungi keluarga kita yang Nabi. Jangan ikut mabuk lah, ikut mabuk juga salah lah. Kesalahan bila kita jadi orang Islam, dia peluang kita untuk pun dapat masih senyap. So, tidak yang agama Islam loh, setidaknya belum kenal dengan Tuhan. Dia belum kenal apa yang baik untuk setidaknya. Sedangkan kalau sudah Kristian sekalipun, dalam Bible ni ada sebutan untuk hindarkan daripada mabuk. Jadi hindarkan daripada makan babi tadi. Jangan makan babi. Ada sebut dalam Bible. Ekor dia. Ekor dia kira. Untuk benda yang sebenarnya daripada zaman daripada dulu-dulu marik dah. Dulu marik dah. Pentingnya kita ikut tadi. Jadi Ten Commandment daripada zaman Nabi Musa kan. Ten Commandment. Kalau kita dengan Jew, Yahudi, sama aja kosher food. Halal dan sembelihan dan sebagainya. Kan? Jadi untuk yang kita menganggap kemiripan tiga agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Tiga agama besar di dunia yang hidup. Jadi kaum Yahudi, Israel yang hidup. Kan? Menguasai ekonomi dunia sedikit. Tapi setidaknya hebat kita semua dengan ilmu yang ada kan. Tapi untuk yang kita kena fahami, yang kita kena tahu supaya yang tidak diceritakan tentang kaum Yahudi dalam Al-Quran ini pun menyatakan kaum Nasrani pun ada disebutkan. Nabi Isa, nama Nabi Isa sendiri disebutkan lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Tapi ada nama Ibu Maryam, ada keluarga Ali Imran, ada Ali Imran tu keluarga keturunan Nabi Isa juga. 3 surah ada disebutkan ada Nabi nama-nama Nabi surah Muhammad disebut sebagai nama 4 kali dalam Al-Quran. Tapi banyaklah Allah ditujukan dalam Nabi Muhammad lah. Jadi sampai kepada Muhammad Nabi Muhammad disebutkan kan. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran itu banyak ditujukan Nabi Muhammad dengan umat kita semua tadi. Jadi gambar Nabi Muhammad dalam Al-Quran hanya menjumpa kali je. Nabi Isa 25 kali. Nabi Musa yang paling banyak. Lebih banyak, jauh lebih banyak. Okay, alright. Cakap je. Saya benar. Sekejap. Okay, tapi minta maaf je. Minta maaf pasal extend banyak belat dari sebenarnya. Kita semangat untuk kita ambil mikrofon dulu supaya lebih elok lagi lain. Tapi Allah Alam mungkin sebab komputer lama setting dia betul kan. Setakat ia dapat kami kalau ada soalan boleh tunjukkan dalam Telegram, boleh dalam WhatsApp untuk kita sama-sama lah berkongsi ya, insyaAllah. Okay, jadi daripada kami kalau ada soalan lagi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita betul sebagai muslim bukan hanya dipaksa untuk belajar macam tu, tapi kerana kita mendekatkan diri Tuhan, insyaAllah. Okay. Jadi semoga dipermudah dengan urusan semua, dikurniakan kesabaran dalam segala ujian yang kita hadapi. Terima kasih doa minta. Ini tidak daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Hebat, semua hebat lah. Kita orang semua hebat.